ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izin Allah Ta'ala kita hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillah, izin Allah Ta'ala kita dapat duduk lagi di masjid yang kita bina, yang dibuat oleh orang dulu, masjid yang kita bina di tempatnya untuk kita menjadikan dia tempat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat yang mencari redha dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tempat untuk kita ambil ilmu Islam yang mana yang digelar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanah-tanah syurga yang hanya dapat dilihat atau ditengok, dinampak oleh orang yang dibukakan pintu hatinya untuk hasil Allah. Masjid kuliah itu satu daripada tanah-tanah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala asal yang telah menjadikan kita bermasuk dalam golongan orang yang sentiasa melihat tanah-tanah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun paham dalam syurga Allah Ta'ala ini dia ada secara umumnya. Dalam syurga Allah Ta'ala ini ada pada 3 tempat, yaitu dunia, di kubur, dan di depan Allah Ta'ala. Ini hakikatnya adalah tempat yang ada tanah syurga Allah. Di dunia ini ada tanah syurga dia, yaitu halaqul zikri, halaqah zikir, perkumpulan manusia yang duduk untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita duduk ini bukan bermasa, tapi kita duduk untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerja ini bukan kerja yang mudah, melainkan kekuatan yang Allah bagi kita semua. Alhamdulillah, kita hidup lagi pada pagi ini sampai waktu ini salat 5 waktu. Kita dah buat dah 4, dan sama-sama kita akan tunggu masa bagi kita nak buat yang satu. InsyaAllah. Jadi kita doa lagi supaya insyaAllah ini doa yang bersendirian, doa di hati atau munajat pada Allah Ta'ala. Kita minta lagi, ya Allah, besok pagi hidupkan kami lagi untuk kami salat dengan salat subuh pula esok. Jangan lupa tuan-tuan, saya banyak dari saya dan tuan-tuan berkait hadis Ibnu Aisyah saat ini keluar pada masjid atau berkait sembahyang. Walaupun saya tak doakan doa itu, tuan-tuan berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, bagi kami semua aku hidup lagi, dan bagilah aku dapat bersama dengan rokok, dengan orang yang rokok. Warka'u ma'al raki'in, firman Allah, rokoklah kamu bersama orang rokok. Yang kata Ibnu Abbas, maksud rokok itu adalah kita sentiasa bersama jemaah salat. Pada tiap-tiap kali salat kita berada bersama-sama dengan orang yang rokok dengan Allah. Dan kita bukan hanya rokok di masjid ini saja, seluruh masjid yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ramai yang buat rokok dan ramai yang sujud pada Allah. Dan kita pun termasuk salah seorang daripada orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekiranya kita hidup lagi esok di sini tempat awal-awal kita nak main lagi esok. Sebelum kita keluar dari kuat mengajar yang lain, sebelum kita buat kerja, mencari rezeki yang akan ditaburkan oleh Allah Ta'ala di bumi ini, kita bangkit pagi esok, berjanji dengan diri kita yang esok pagi aku nak main lagi sini. Dan begitulah sehingga satu ketika memang kita akan main sini buat cari yang mengambil, sehingga kita dapat cari yang mengambil pun kita akan berada di sini juga. Betul-betul kita tak rokok lah, tak ada rokok, tak ada sujud. Sahabat-sahabat kita pun tak rokok sujud untuk kita, dan kita pun tak rokok sujud. Kita disembahyangkan oleh orang lain. Maka kedua Rasulullah, jumlah kita cari pakaian yang sebaiknya untuk kita bawa jumpa Allah. Jumlah kita cari kenderaan yang boleh membawa kita pada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah kita cari sesuatu benda yang akan menyebabkan tempat tinggal kita yang kita akan hidup sehingga hari kiamat itu tempat itu jadi tempat yang bercahaya, terang, dan penuh dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jom kita jadikan kubur itu yang kita doa pada kita ziarah kubur, kita doa pada Allah Ta'ala, kepada ahli mayat atau orang kita ziarah, kita pergi kubur, tertuju kepada orang yang kita nak ziarah, kita doa di kuburnya. Antara doa yang kita baca adalah, ya Allah, jadikan kuburnya ini taman daripada taman-taman syurga, dan jangan kau jadikan kuburnya ini satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini juga satu doa yang kita baca waktu kita ziarah kubur. Hari ini kita ziarah kubur, nanti orang ziarah kita pula. Hari ini kita ziarah kubur, kita pergi kepada orang kita nak ziarah, kita baca doa kat dia supaya kuburnya jadi taman syurga. Tapi kubur itu jadi taman syurga bagi orang yang sentiasa cari taman syurga di dunia. Kalau hari ini dia sibuk dengan cari taman syurga di dunia, yaitu halaqah zikir di masjid-masjid, di tempat-tempat pengajian, kalau itu terjawabnya, nanti kuburnya itu akan jadi taman syurga pula bagaimana berada di alam barzakh. Hari ini kita lupa baik yang kita duduk di masjid rumah Allah Ta'ala ini sebagai usaha nak bagi kubur kita terang, sejuk, lapang, luas dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin subhanallah, saya nak ambil sikit apa kita ngaji pagi tadi di pondok saya pagi tadi tentang 5 perkara yang ada kaitan dengan kubur ini. Pertama, macam mana kita nak bagi terang kubur. Kedua, macam mana nak bagi wangi kubur itu. Ketiga, macam mana kita nak bagi suasana kubur itu jadi seronok dan jadi meriah. Keempat, macam mana kita nak jadikan kubur itu luas. Macam mana kita nak buat? Nak bagi kubur kita itu luas. Dan kelima, macam mana nak bagi kubur kita itu sejuk, tidak panas. Ya. Macam mana nak bagi dia terang, macam mana nak bagi dia sejuk, macam mana nak bagi dia wangi, macam mana nak bagi dia lapang, macam mana nak bagi dia meriah dengan suasana yang tak sunyi. Jadi berdasarkan
Kitab bertajuknya Daqaiqul Akhbar. Banyak benda-benda yang ada dalam kitab itu sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ashraf, yang banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa dan apa yang terjadi dalam kubur. Tuan-tuan, Bapak Rasulullah, satu perkara yang boleh menjadikan seseorang itu bersifat baik, dan satu sifat mahmudah yang kita cari, iaitu 10 sifat mahmudah, ialah dzikrul maut, ingat mati. Ingat mati ini satu daripada perkara baik. Ingat mati ini satu daripada perkara yang boleh mengubah manusia. Ingat mati ini satu daripada cara nak jadikan kita ni orang yang soleh. Ingat mati ini satu daripada cara nak berhenti daripada bermaksiat di atas kubur ini. Satu cara ni saja. Nabi kata, "Aksiru, perbanyakkan kamu itu ingatkan satu benda yang hadhil ladzat, benda yang boleh menghilangkan kelezatan dunia." Apa dia benda? Nabi sebut dzikrul maut, banyak ingat mati. Dan juga satu benda yang disebutkan, satu perkara disebutkan dalam kitab Al-Jawhirul Mahbub wa Mubihatil Qulub dalam masalah dzikrul maut. Di belakang kitab akhir kitab yang ditulis oleh satu ulama namanya Syekh Abdul Rahman Al-Jalantani, kitab Al-Jawhirul Mahbub dalam dzikrul maut. Dia kata hadis Nabi SAW, Nabi sadarkan bahawa siapa yang ingat mati 21 kali satu hari, maka kalau dia mati, Allah ringankan hisab ke atas diri. Orang yang banyak ingat mati, yang dia ingat dan dia bersedia, bila dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persoalan kita dapat yang kita hari kena tanya untuk jadikan kita sebahagian daripada orang soleh pada Allah Ta'ala, tanya hari ini, bilakah aku akan kembali semula kepada Allah? Bila masa dia dan keadaan dia macam mana? Bilakah saya ini akan balik dan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita siapkan diri, supaya kita siapkan diri dengan persediaan. Dan seperti mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu daripada tanda takwa seseorang itu dan satu ciri takwa yang ada pada seseorang itu ialah al-isti'dadu ila yaumir rahim. Dia buat persiapan untuk hari di bawah pergi jumpa dengan Allah. Bila orang apa itu takwa? Takwa itu antaranya ialah, kata dia, al-isti'dadu ila yaumir rahim. Dia buat persiapan persediaan menghadapi hari diusung dia pada Allah, orang bawa dia pergi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan Rasulullah, dalam hidup kita ni satu titik persoalan yang kita sentiasa kena tanya ialah bila masanya saya akan balik semula pada Allah. Seperti mana kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain, adik-adik kita ramai dah yang telah pergi pada Allah, kita bila pula masanya. Mati itu satu benda yang mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu akan rasa mati. Bila rasa mati itu satu
satu benda yang akan dirasa oleh seseorang, dan kata ulama rasa mati itu dua, sama ada rasa nikmat atau rasa azab. Dan kubur itu juga di antara dua tempat, sama ada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Wallahu a'lam. Hanya diri orang itu saja yang akan menjadikan kubur itu taman-taman syurga. Kita bicara pagi tadi sini tuan, saya ingatkan dari saya balik dan tuan sebagai sekarang. Berdasarkan hadis-hadis khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab-kitab yang lama-lama, dan kalau ikut khabar itu hari ini kita tak ada. Mereka susun semula, buat balik, susun dan jadikan satu kitab terbaik. Tuan-tuan boleh cari kalau baca kitab ni, tajuk kitab itu adalah Kashful Ghaibiyah, pembuka dan pengikat alam ghaib. Di sana banyak cerita-cerita pasal kubur dan sebagainya. Baik, macam mana nak bagi tentang kubur? Hadis Nabi sebut kubur seseorang itu akan terang apabila dia rajin bangkit bangun, salat dan beribadat di tengah malam, ataupun disebutkan sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail satu daripada perbuatan yang akan bagi kubur seseorang itu terang benderang. Cahaya yang diambil di tengah malam boleh jadikan kubur itu kubur yang bercahaya. Dan itu satu amalan daripada amal-amal yang banyak untuk menjadikan kubur ini tempat kita semati, kita buat selama-lamanya sebelum nanti bangkit di hari kiamat. Nak bagi dia terang, sebab kubur itu gelap. Ikut hadis Nabi, khabar Nabi atau hadis Nabi daripada Anas bin Malik, Nabi sebut kubur itu selalu panggil kita dengan 10 panggilan. Antaranya kubur kata, wahai hamba Allah, aku di rumah yang gelap, maka carilah cahaya sebelum kau masuk ke dalam aku. Jadi apa cahaya? Salat di tengah malam. Kedua, jom kita cari jalan untuk bangkit tengah malam selalu. Persiapan untuk menghadapi hari mati, persiapan untuk kita menghadapi satu benda yang pasti daripada Allah Subhanahu wa taala. Pas mati itu pasti, yang tak pasti itu bila. Untuk mula masing-masing berkemungkinan. Dan satu benda yang hebat pada mati ini, dia tak ada tanda. Nak mati tak ada tanda. Kalau ada pun kita tak terasa ketika itu tanda Allah mati. Kita tak terasa. Dan Allah tutupkan benda itu daripada seseorang itu rasa bahawa itu tanda dan alamat mati. Kita doa Allah, jom kita cari, kita duduk dan kita cari sesuatu di taman syurga di dunia. Kalau lepas ini akan ada taman syurga di kubur kita sendiri. Yang semuanya satu kesimpulan secara ringkas dia, nak bagi sejuk kubur, nak bagi terang kubur, nak bagi cahaya kubur, nak bagi sejuk kubur, nak bagi suasana kubur di balik ramai pun seorang. Satu benda saja yang meliputi semuanya ialah ilmu. Orang yang rajin belajar itu kuburnya bercahaya sebab ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ambil ilmu, mengaji, cari ilmu, perbuatan kita ini bukan sia-sia. Dia akan jadi, Allah akan buat kubur Allah benar. Kita doa pada Allah setiap malam. Contohnya kalau kita mati malam ini kita mengaji, jadi tengah malam ini esok pagi orang itu tak ada. Alhamdulillah sebab malam ini kita mengaji. Dan mudah-mudahan insya-Allah dan pastinya kita yakin orang yang mengaji itu kalau dia mati malam ini, dia masuk kubur esok tengah hari, kuburnya bercahaya. Apa nak jadi pada kita sekalian
kita mati malam ni, tengah hari esok bermula malam pertama atau hari pertama di alam barzakh. Allahu Akbar. Kita jangan lupa apa ini. Sebab itu ulama kata satu sifat baik yang ada pada seseorang ialah ingat mati, zikrul maut. Dan dia sifat yang ke-10 daripada sifat mahmudah. Dan sifat mahmudah ada 10. Satunya yang terakhir sekali ialah ingat mati. Dan seolah Nabi sebutkan bahawa siapa ingat mati itu 21 kali. Ataupun dia berkata dengan doa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al-maut. Itu satu doa yang Nabi bagi dalam kitab-kitab. Nabi kata siapa yang doa macam ni, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al-maut, kalau dia mati, hisab ke atas diri dia diringankan dan diringankan. Allahumma barik li fil maut. Ya Allah, berkati aku dalam urusan mati itu, kau berkati aku. Dengan mati ini kau berkati aku. Wa fima ba'da al-maut, dan rahmati dan berkati aku selepas aku mati. Mati yang diberkati, dirahmati, dan selepas mati pun sama juga, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Dari dalil-dalil yang semalam saya sebut tadi pun semalam dan satu ceramah semalam juga. Dalilnya orang mengaji ini dia dapat rahmat sebelum mati, bertobat sebelum mati, rahmat ketika mana mati, selepas mati dapat pengampunan Allah Ta'ala. Dalilnya mudah, dalil mudah. Doa yang kita baca lepas sembahyang, doa kita baca dan doa selamat, dalil terang-terang tunjuk bahawa orang mengaji ini dia ada peluang untuk dapat syurga Allah. Terang-terang dalil kata orang mengaji ini, kalau dia baca di ngaji, hidup dia ada keberkatan, nak mati dia ada Allah bagi dan bertobat, semasa mati dia turun kasih sayang Allah, dan selepas mati dia Allah ampun dosa dia. Mana dalilnya? Kita baca doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ziyadatan fil ilmi bermaksud, ya Allah, bagilah aku berusaha untuk tambah ilmu aku lagi. Ziyadah fil ilmi, bagi aku tambah dalam ilmu itu. Dia digunakan fi bermaksud terjun dalam ilmu, bukan buku otak. Saudara, ngaji saya faham, tentang ilmu itu ngaji saya faham. Kadang-kadang guru-guru punya itu dia ada maksud, dia ada maksud tertentu. Dia kata ta'ala, dia kata fi. Contohnya pernah hendak kita tengok macam mana Allah berfirman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada jannati tak ada fi, tak ada ala, tak ada apa. Pasal apa? Yang itu kena tanya orang pakar nahwu, dia tak arti. Kena tanya orang nahwu, pasal apa di situ tak baca ala kafi, dia baca wadkhuli jannati, tak ada wadkhuli fi jannati, tak ada. Baik, maka tuan-tuan, Allah kata, atau Nabi sebut dalam hadis itu, atau doa untuk kita baca, ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, bagi aku boleh berusaha untuk tambah dalam ilmu ini, bertambah dalam pengetahuan aku dalam bidang ilmu. Bagi usaha.
Sebelum itu wa'afiyatan fil jasad. Ya Allah, bagi jasad aku ni sehat. Bila jasad sehat, apa? Jom tambah ilmu. Baik, orang yang usaha tambah ilmu apa dia dapat? Malam ni dia usaha tambah ilmu, esok dia keluar pergi belajar, rezeki dia berkat. Kerana waziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Kita baca dulu. Jadi keberkatan rezeki yang kita cari esok, yang kita nak bawa balik untuk anak bini makan ni, dia bermula dalam ini. Supaya berkatnya rezeki esok, kita ambil malam ni, dicari ilmu, tambah ilmu, rezeki esok diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak boleh leka dengan ilmu ni oleh sesaat pun. Kerana leka dia menyebabkan keberkatan hilang. Keberkatan hidup hilang. Bila berkat hidup hilang, umur panjang, Allah bagi satu hari 24 jam, tak ada ibadat yang dia boleh buat. Yang ada hanya habis masa tanda tanpa ada sesuatu benda yang dia boleh buat. Sembahyang pun lambat, Quran pun tak boleh baca, ngaji pun tak, habis umur itu. Sebab keberkatan ilmu tadi. Baik, bila mana cari ilmu malam ini, esok pagi Allah beri rezeki berkat. Wa barakatan fil rizki, maka hiduplah dia dengan keberkatan rezeki. Rezeki Allah berkat, makan minum dia Allah redha. Baik, kalau hidup dengan keredaan Allah Taala, sambung doa itu digunakan. Sambung doa itu lagi. Wa barakatan fil rizki. Doa bagi kita. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Itu wa tawbatan qabla al-maut. Orang yang hidup dia berkat, nanti nak mati boleh coba. Allah terima taubat, Allah buka jalan taubat kepada. Sebelum nanti, kerana hidup dia ada keberkatan disebabkan dia cari ilmu, maka nak mati itu Allah berkati, ada hidup berkat. Sebelum dia mati, Allah buka pintu taubat untuk dia. Allah terima taubat dia. Allah terima taubat. Dan ketika dia nak mati, indal maut, apa yang ada? Rahmatan indal maut, datangnya rahmat kasih Allah ketika dia nak mati. Bila Allah kasih dia untuk nak mati, cerita panjang malam apa yang jadi kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Wirid kita kasmaya Allahumma antas salam ini adalah satu daripada kata-kata Sayyidah Khadijah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dalil bahawa mati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam itu ucapan Khadijah sebelum dia meninggalkan alam ini di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia jadi bersiapa? Cerita panjang. Itu cerita panjang. Betul tak? Kemudian bila anak mati, Allah rahmati dia. Wa rahmatan 'indal maut. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut. Selepas dia mati, Allah ampun dosanya. Subhanallah. Hebat ilmu ni namanya. Hebat ilmu. Dia boleh menghilangkan semua. Dia boleh memberikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tuan, jumlah kita lihat, kita tekad, kita azam, kita tak cari ilmu sampai mati. Karena habuan kita di dunia dan akhirat. Dan saya sebutkan untuk dihadirkan kepada Rasulullah. Manusia dia cari dua benda. Pertama dia cari benda yang dia tinggal, satu lagi dia cari benda yang nak bawa.
lagi 20 cari pada anak bawah. Sama-sama kita buat. Anak 3 pun cari, anak bawah pun kita cari. Tetapi ada orang yang puluh benda yang nak tinggal, dia tak puluh benda yang nak bawa pergi. Dia puluh benda nak tinggal. Apa dia nak tinggal? Harta duit mungkin semua nak tinggal. Harta memang kena cari. Di sebalik harta itu kita sumbang-sumbangkan, kita dermakan, kita sumbangkan, kita wakafkan, kita zakatkan, kita sedekahkan. Habuan dia untuk kita berada dalam alam barzakh kita seorang nanti. Betul, kalau Allah bukakan pengetahuan kita akan nampak sekupang kita pulang tabung masjid itu cahaya dia mungkin 10 tahun. Sekupang kita pulang mungkin cahaya untuk aku 10 tahun mungkin. Sejuk lagu mungkin 10 tahun sekupang. Kalau itu Allah buat, kita rasa silap aku sekupang. Kalau kubur 100 ringgit pun mungkin 100 tahun kubur aku sendiri. Tapi kalau kita tidak minta nak buat, tak boleh. Ketika mana mati, in qata'a min 'amalihi, terhenti segala amal perbuatan manusia. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita, saya sebutkan dari saya sendiri, tuan-tuan, satu yang tempat yang bagi ada kepada tiap-tiap hari kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita nak minta kekuatan daripada Allah, dan kita kerah kekuatan yang ada pada kita ini tiap-tiap hari. Kalau mesti aku bagi boleh juga duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kurang lah, tapi jangan sekali pula suruh betul benar. Dia betul besar juga. Ambil bagaimana? Kalau Allah bagi peluang 5 kali. Dan pasal ambil sekali pula, ambil 5 kali untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sangat soal tetamu Allah. Maka ulama sebut adakah tetamu tidak wajib dilayan? Ulama sebut adakah tamu itu tidak wajib dilayan? Kita berdoa rumah kita layan, bagi makan, minum dan sebagainya. Maka kalau orang yang menjadi tetamu Allah, apa Allah nak buatkan? Faham? Kita manusia pun dia bagi kita macam-macam. Lapar, dia bagi minum, dia bagi rehat, dia bagi tidur. Manusia, tambah kita menjadi sentiasa menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah tetamu itu tidak wajib dilayan? Maka kita asal peluang dilayan oleh Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang dia, kalau kita sedang berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segi Bismillah pasal yang ke-6 dan kitab kita qala Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum alamin. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil yang bawah ni, yang atas kita baca selalu hadis kita selalu yang 06. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang subuh padahal dia berjemaah dalam 40 hari dan tiada lepas di dalamnya satu rakaat pun, nescaya di surat Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan. Masya-Allah. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa siapa
Bila hamba sesiapa ni tak kira siapa lah. Nah, orang kaya ke, orang miskin ke, orang elok ke, orang cacat ke, orang tempang ke, orang yang elok cerita ke, bodoh ke, segak ke, hitam ke, putih ke, apa ke, dia tak kira. Man lepas umum, siapa-siapa pun boleh. Maka man itu bermaksud sesiapa pun. Dan dia kata barang sesiapa sembahyang subuh padahal dia berjemaah dalam 40 hari, sembahyang jemaah subuh selama 40 pagi, 40 hari berturut-turut. Ada setengah ulama kata kena turut-turut 40 hari. Ada setengah ulama kata jadi 40 sudah. 40 sudah, ambil seminggu sekali, 40 tahun bulan dia. 40, ambil 10 tahun, ambil setahun sekali, 40 tahun baru nak cukup. Boleh ke tu? Makan setahun sekali, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari bermakna sebulan lebih. Baik, ini bukan sia-sia kita buat pada saya. Ada sesuatu yang Allah bagi. Ada orang yang setahun sekali subuh. Baik, kabur itu setahun sekali subuh. Kalau setahun sekali, dia kena ambil 40 tahun. Tolak umur 15 balik, cukup tak 60? Sampai 60. Tak cukup. Kalau umur dia kira habis satu hari pertama balik dah, baru cukup 40 tahun. Tapi kalau 15 nanti 40 mana cukup lagi. Dia kena pergi sampai berapa? 15 pergi 30 baru 15. Nak kena cukup 40, kena pergi sampai umur 70 lebih baru cukup 40 tahun. Terus sekali. Baik, jadi kita nak ambil hari dan alhamdulillah Allah jawab kita tiap hari. Nabi kata siapa-siapa yang salat subuh berjemaah selama 40 hari dan tidak terlepas padanya satu rakaat pun, maknanya dia main jadi masbuk atau wafil. Tak boleh subuh mau masbuk, tak boleh, dia tak kira. Kalau main itu jadi rakaat pertama habis dah, tak kira, tak haji. Dia kena 40 hari takbir bersama imam. Itu di Nabi semua itu tiap-tiap pagi itu seorang sembahyang subuh takbir ihram mesti selepas takbir ihram imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Yang itu selama 40 pagi. Maka ada balasan daripada Allah kepada itu. Baik, apa kelepasannya? Namanya siapa-siapa yang sembahyang subuh pada hari dia berjemaah dalam 40 hari dan dia lepas dalamnya satu rakaat pun 40 pagi kena muafiq dengan imam. Sebab itu kata Hasan al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu terlepas takbir bersama imam pada solat subuh atau solat yang lain, maka kalau kawan kamu itu, kamu kena ucap takziah yang 3 hari. Tahu takziah? Tahu takziah? Takziah ni orang kata bila hari orang mati, pergi jumpa keluarga dia, kata takziah lah, saya keluarga orang mati. Asal al-Basri kata, kalau kawan kamu tak sembahyang subuh atau tak solat yang berjemaah dengan imam, bertakbir bersama imam, dia tak dapat, habis sembahyang kena pergi jumpa dia, ucap takziah dia berturut-turut selama 3 hari, sebab dia dah hampir mati dan dia mati. Dan kata dia, kata Hasan Basri, kalaulah sahabat kamu itu terlepas satu solat, satu sembahyang dia tak main, dia terlepas main satu. Tadi
dia terlepas takbir ihramnya. Rakaat kedua dia dapat. Dia main juga semayang subuh, dia semayang Jumaat. Tapi hanya ini sampai dia beri salam dia tak main. Tak ada pun dalam masjid. Asal Basri kata, akan pergi rumah dia selama 40 hari turut-turut diucap takziah dia. Pasal dia dah mati tu. Subhanallah. Itu yang sahabat buat dulu, yang orang tabi'in dan tabi'in buat dulu. Dia buat suruh rupanya. Dia akan ziarah sahabat-sahabat yang tak salat, dia ucap takziah 40 hari itu turut-turut main. Lama-lama lepas perut turut dia kena main juga. Kan? Itu amalan orang-orang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berucap takziah kepada orang yang tak sembahyang Jumaat. Kerana kata Hasan Basri, orang yang terlepas takbir bersama imam dan orang yang tak sembahyang Jumaat itu merupakan satu musibah besar ke atas penduduk kampung itu. Bala besar pada penduduk kampung itu apabila ada ahli yang orang-orang kampung dia tertinggal salat Jumaat. Bala besar kepada kampung itu. Itu kata Hasan Basri. Dan Nabi pun sebut hanya orang-orang munafik saja yang akan tinggalkan salat Jumaat ini. Yang jelas nifaq dan munafik. Kalau itu yang Nabi sebut, kalau itu sahabat-sahabat sebut, kita yang Tuhan beri best ini dan Tuhan kita semua lah. Kita minta satu saja daripada Allah, beri kekuatan kita nak buat. Dan Musa Jaya Masjid kita mula kita minta seluruh masjid yang ada dalam Kedah ke Pinang ke, kita minta satu ya. Nak tengok satu rendah ya. Iaitu salat subuh dia boleh pergi sampai 7-8 solat. Mereka tahu kalau boleh beri penuh masjid pun tak apa. Lagi bagus kita tunggu ini. Dan kita nak campaign kan, nak kerahkan supaya orang kampung subuh ni pakai pakaian. Sebab subuh itu kehidupan. Subuh itu kehidupan. Kan? Dan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi berkata, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umat aku yang bangun dan ibadat pagi-pagi lagi. Doa khas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang bangun pagi dan beribadat. Apa doa Nabi? Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umat aku yang bangkit dan buat kerja pagi-pagi, ibadat awal-awal pagi. Doa khas. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sentiasa dapat salat berjemaah subuh 40 hari atau 40 pagi itu, nescaya disuratkan paginya oleh Allah Ta'ala 2 kelepasan. Kalau dia boleh sembahyang subuh berjemaah selama 40 hari atau 40 pagi ini, Allah jamin, aku jamin 2 benda, dan Allah jamin kita 2 benda. Pertama, dia akan terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayar dilepas neraka ni tuan. Kata Imam Allah Alawi Al-Haddad, dia kata pada kata Muhammad, kata Imam atau Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, digelar Imam Haddad. Dia kata apa? Cukuplah terlepas neraka itu satu rezeki besar Allah kepada kamu. Tak usah minta rezeki dia. Kata
Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam hikamnya, dalam kitab hikamnya, dia kata apa? Membadalah terlepas neraka itu satu rezeki dan anugerah besar oleh Allah kepada kita. Karena itulah satu-satunya perkara yang amat dibimbangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Nabi ini duk kayut, duk ajak kita sembahyang, duk ajak kita mengaji, duk ajak kita buat ibadat ni sebab Nabi iman kita masuk neraka wal'iyadzubillah. Nabi tahan tak mau bagi masuk. Nabi bunuh sungguh-sungguh. Bawa diri orang nak bunuh. Orang nak bunuh Nabi di Makkah, lari sampai Madinah semata-mata nak bawa Islam dan nak selamatkan kita semua. Tapi mereka kita nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sekali, 10 kali, 50 kali pun payah. Payah nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita tak rasa Nabi itu berjasa bersama kita. Kalau mak ayah kita berjasa bersama kita, tetapi Nabi berbeza besar. Kalau dia bebaskan kita dari neraka Allah, dia halang kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka cukuplah lepas neraka itu satu anugerah besar untuk kita sekalian. Kita katakan doa wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka. Lepas salat maghrib pun kita kata, lepas salat subuh pun kita kata, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nabi kata dalam hadis, bahawa siapa yang rajin sebut kata ini pada subuh dan pada maghribnya, Allahumma ajirna minan nar, atau pada lepas ayamnya dia sebut 3 kali, maka neraka akan kata pada Allah, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Senang saja. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi nak kata betul-betul kena malai. Kita tengok di dalam Allah, kita tak tahu macam nak kata, tak boleh nak tegur. Kena abang juga, tak abang tak boleh, takut rasa salah pula, tak beritahu. Apa kita rasa salah ini? Ialah nak kata macam mana pada kawan-kawan kita yang tak mau nak sebut istighfar, yang tak mau kata Allahumma ajirna minan nar lepas ayatnya. Kita nak macam mana mereka? Supaya mereka tahu bahawa Allahumma ajirna minan nar itu satu ucapan yang menyelamatkan kamu daripada neraka. Kenapa macam mana? Dari bagi pihak kita apa? Kita nak macam mana? Kalau dia tak berasa, kita nak macam mana? Walaupun mungkin tahu tu imam dulu baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Mereka boleh fikir tak rasa bahawa jauh neraka itu satu keperluan diri. Dia tak rasa jauh neraka ini satu benda yang mustahak dalam kehidupan di akhirat depan Allah. Dia tak rasa. Dia rasa mereka tak biasa. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila dengar perkataan nar, biasa takut. Sebab apa? Sebab neraka. Dan neraka itu pun kata pada Allah, ya Allah, jangan bagi aku masuk neraka. Padahal dia neraka. Nah, apa kata neraka ibadah yang cukup ditakuti oleh manusia yang faham bahawa dia tempat siksa. Allah, sebab itu kita minta lindung dengan Allah daripada azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Maka pertama, nak lepas siksa neraka, nak lepas dari
jadi neraka itu pertamanya berjemaah bersama-sama sahabat-sahabat lain selama 40 hari atau 40 pagi bersama jemaah lain dalam salat subuh. Allah, Nabi kata, Allah aku jamin Allah akan lepaskan dia dari kedua benda. Pertama, lepas daripada neraka. Jadi yang ini adalah satu benda yang kita rasa keperluan, perlu suku. Dengan makan minum itu perlu, tapi satu benda yang perlu itu ialah jauh dan lepas dari neraka Allah. Satu keperluan besar. Benda selamat pada hati ini Allah. Tuan muslimin subhanallah. Saya ulang balik, mungkin saya nak sebut di sini. Contohnya kita kata pagi ada Ahad, kalau berperbedaan sangat cuti lah. Kalau kita ketahui